Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini siasatan bekas Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Hari ini beliau telah disiasat untuk kali keempat di SPRM. Namun yang paling mengejutkan kita ialah bukan saja siasatan itu mengambil masa yang terlalu lama, yaitu selama 7 jam. Menjadi pertanyaan besar kita ialah, apa sebenarnya yang menyebabkan beliau disiasat sehingga 7 jam? Apakah yang perlu diambil keterangan sehingga ianya berputar-putar selama 7 jam? Adakah ada yang tidak memberikan kerjasama atau memang terputar-putar di sana-sini? Biasalah kan, apabila melibatkan penggubahan wang haram, putaran dan putarannya memang luar biasa. Tetapi yang menggemparkan kita bukan sekadar siasatan yang hampir 7 jam itu, tetapi juga sudahlah 7 jam disambung lagi pula esok. Itulah yang membingungkan ramai orang. Siapa sebenarnya yang bermasalah? SPRM yang bermasalahkah? Atau Ismail Sabri Yaakob yang bermasalah? Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada kencing manis tinggi darah gout, sila lihat paparan produk yang ada dalam video ini. Produk itu sangat berkesan, terbukti berkesan, ramai yang sudah makan, sudah sapu, sehat. Cepat beli sebelum stok habis, dan sekarang pula ada promosi raya untuk membantu Anda untuk melalui hari raya dengan lebih baik. Takut-takut nanti waktu raya pula kena gout, betul tidak? Baiklah. Menjadi pertanyaan kita ialah, kenapa Ismail Sabri Yaakob telah disiasat sebanyak 4 kali, 7 jam pula hari ini, akan disambung lagi. Begitu banyakkah persoalan sehingga perlu begitu lama? Saudara, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dijangka hadir semula di pejabat SPRM pada hari esok. Yang menjadi kekhawatiran ramai netizen ialah kekuatan tubuh badan Ismail Sabri Yaakob selepas sebelum ini beliau telah pun pengsan rebah dan dimasukkan ke hospital beberapa hari sebelum datang menghadap SPRM. Sekarang sudahlah baru sehat, menghadap pula SPRM hampir setiap hari dengan jam yang begitu lama. Mampukah Ismail Sabri Yaakob melaluinya? Najib Tun Razak telah melaluinya begitu lama dahulu. Beliau adalah orang yang lebih dahulu merasai keperitan tersebut. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob meninggalkan ibu pejabat SPRM pada pukul 4.30 petang tadi setelah disoal siasat hampir 7 jam. Ahli Parlimen Berak itu tiba di ibu pejabat SPRM kira-kira 9.50 pagi tadi. Menurut sumber SPRM, agensi anti rasuah itu dalam proses melengkapkan siasatan dan masih memerlukan Ismail Sabri untuk membantu siasatan. Beliau dijangka kembali ke ibu pejabat SPRM pada jam 10 pagi esok. Bekas naib Presiden UMNO itu disoal siasat oleh SPRM sebagai suspek berhubung siasatan rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan 4 pegawai kanannya. SPRM sebelum ini berkata, kira-kira 170 juta ringgit wang tunai dan 16 kilogram jongkong emas bernilai jutaan ringgit dirampas dalam serbuan di kediaman 4 pegawai terbabit dan 3 premis lain dipercayai digunakan sebagai safe house. Terdahulu, Ismail Sabri yang dimasukkan ke hospital kerana masalah tekanan darah tidak dapat menghadiri 2 sesi bersama SPRM pada 5 dan 7 Mac selepas mengemukakan sijil sakit. Setelah tempo sijil sakitnya tamat, beliau mula disiasat oleh SPRM pada Khamis lalu. Beliau mengisytiharkan hartanya pada agensi anti rasuah itu pada 10 Februari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Kemarin satu berita yang menggembirakan seluruh rakyat Malaysia sudah kita dengar, diumumkan dan disokong oleh Anwar Ibrahim. Kalau saya tak silap, DAP sudah mencadangkan seorang Perdana Menteri hanya paling lama boleh jadi Perdana Menteri selama 2 penggal atau lebih kurang 10 tahun. Ini apabila jika Perdana Menteri memegang jawatan terlalu lama,
Keberangkalian untuk penyelewengan berlaku sangatlah tinggi, bahkan mungkin akan berlaku ketidaktelusan dalam pentadbiran kerana beliau sempat menyembunyikan salah laku dalam masa jangka yang panjang. Itu sebabnya ramai netizen, khususnya para pengulas politik dan pemerhati politik, setuju dengan tindakan Anwar Ibrahim menghadkan jawatan Perdana Menteri selama 10 tahun sahaja. Sebelum itu, siapa yang ada kencing manis, tinggi darah dan gout, sila tekan butang produk dalam video ini. Ada satu produk yang saya ingin kongsi dengan anda semua. Produk ini terbukti baik. Ramai sudah yang makan dan sembuh. Ramai sudah yang makan dan mengalami perubahan yang ketara. Dan yang lebih penting lagi, persiapan untuk raya nanti. Takut nanti waktu raya kena tinggi darah, gout pula kan. Oke, jadi itu dulu. Jangan lupa beli. Apa yang mengejutkan kita ialah kesetujuan Anwar Ibrahim. Persetujuan Anwar Ibrahim menerima usul seorang Perdana Menteri paling lama menjawab jawatan itu adalah selama 10 tahun. Anwar Ibrahim ialah contoh peribadi pemimpin yang tidak gila kuasa, bahkan sanggup untuk beralih kuasa, memberikan kepada orang lain. Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling susah nak jadi Perdana Menteri. Terpaksa masuk penjara, terpaksa dipukul, terpaksa dihina, terpaksa diludah dan sebagainya, baru jadi Perdana Menteri. Jadi kalau ikut logiknya, Anwar Ibrahim patut menjadi Perdana Menteri seumur hidup. Tetapi kerana teladan dan kebaikan Anwar Ibrahim, pengetahuannya bahawa perlu ada perubahan segera dalam pentadbiran dan memudahkan libat urus pentadbiran yang baik, dia sanggup 10 tahun. Jadi apa yang lebih dikhawatiri ialah ada orang yang tak setuju. Tadi ada saya baca satu artikel, kononnya ada pihak tertentu yang tidak setuju, menjadi bengong apabila Anwar Ibrahim menyokong 10 tahun sahaja. Apa yang bengong sangat? Takkanlah nak mengumpul banyak pula harta kan? Penganalisis politik menyatakan bahawa reformasi untuk pentadbiran seorang Perdana Menteri selama 10 tahun terhad 10 tahun saja, satu perkara yang sangat baik dan elok kata mereka. Ini supaya tidak munculnya seorang Perdana Menteri yang mungkin akan berfikir bahawa Malaysia ini milik saya. Sehingga sanggup buat apa saja, sakau duit sana sini, simpan duit sana sini untuk kekayaan. Anwar Ibrahim kata, kalau kamu dah jadi Perdana Menteri, kalau kamu jadi pemimpin, jangan curi duit rakyat lalu sorok di rumah pula. Perbuatan curi duit rakyat, sorok duit itu pula adalah perbuatan paling durjana, mahakayangan yang pernah kita tahu. Jadi, tak tahulah kenapa pihak yang tak setuju Anwar Ibrahim menghadkan 10 tahun itu ada niat ke nak mencuri. Itu persoalan daripada netizen. Jadi kita nak ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim kerana sanggup menerima cabaran dan sanggup untuk melakukan reformasi baru untuk parlimen dan kerajaan, iaitu seorang Perdana Menteri hanya terhad 10 tahun sahaja. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.